Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, malam ni kita akan bersembang sedikit tentang satu topik yang memang panas dibicarakan untuk bagaimana untuk kita meningkatkan immunity. Tak payah kita cuma fokus kepada COVID-19 sahaja, sebab immunity ni boleh kita pertahankan diri kita untuk semua jenis, terutama sekali penyakit yang ada lawannya dengan bakteria, lawan dengan fungus, dengan virus, of course dengan parasite dan sebagainya. So immunity ni memainkan peranan yang sebagai perisai, bahkan di zaman-zaman pandemik ataupun kita tengah PKP ni, orang tak risau pasal lain lah, bukan untuk COVID-19 sahaja. Sebab apa? Kita tidak berdepan dengan satu penyakit, kita berdepan dengan banyak jenis penyakit. Cuma zaman sekarang orang cuma fokus kepada satu dulu, dan satu ni memang orang pun dah tahu. Kalau anda stage 1, stage 2, dan kalau orang suruh kuarantin kat rumah, apa yang nak buat, ataupun baru kena stage 1 you dah positif tapi you tak tahu apa nak buat. Yang ni yang saya nak cerita malam ni, sebab saya tidak claim yang ini sebagai cure, tapi ini adalah sebagai untuk mengangkat you punya kekuatan supaya boleh bertahan sementara melalui proses jangkitan penyakit-penyakit yang berkenaan. Tapi kalau anda dah ada demam, dah ada batuk, dah ada sakit tekak, ada sakit-sakit tulang, sakit muscle, selalunya otot, dan rasa macam loya dan diarrhea, yang ni sampai dah hilang deria rasa dan deria rasa dan rasa dan smell, bau. You dah tak bau apa-apa pun dah. Itu dah memang kena pergi cek dengan doktor, dan mungkin kena masuk hospital dan sebagainya. Itu saya serahkan kepada doktor. Tapi yang kita bicara malam ni ialah stage 1, sebelum stage 1, ataupun you terdedah kepada sesiapa. Yang ni yang kena kita fokus pada malam ni. Sebab stage 1, stage 2 selalunya dia kadang-kadang asymptomatic. Kalau dia symptomatic pun ada gejala-gejala tu pun masih lagi peringkat yang you boleh tahan. Kadang-kadang makan Panadol pun dah boleh, orang kata, kebah dah daripada demam dan sebagainya. Kalaupun dapat sesama biasa, cold, flu, semua tu sama dia punya approach. Cuma kalau dah stage 3, tapi oksigen you masih lagi saturationnya atas daripada 95, kan orang ambil oksigen dia punya pressure tu kan. Kalau 95 ke atas you masih selamat lagi. Cuma kalau dah 94 ke bawah dengan ada pneumonia lagi, gejala-gejala ni semua ni bukan cerita kita pada malam ni. Itu kena dengan doktor, dengan hospital. Okey, semua dah faham tu? Tapi apapun, yang penting pada malam ni ialah kenapa umur-umur bawah pada 10 tu jarang you dengar berjangkit penyakit-penyakit virus dan sebagainya ni. Sebab mereka tu sebenarnya kalau dari segi COVID, dia orang belum ada lagi, dia panggil ACE receptor. Kan you dah tahu kan, kalau COVID ni dia kena ada receptor, dia kena ada penerimanya. Jadi budak-budak kecil ni dia belum lagi matang, dan sel-sel dia tak ada lagi reseptor yang akan menerima. Sebab tu dia orang jangan kena. You jangan dengar pada umur 10 tahun kan. Kalau 10 hingga 20 tahun tu selalunya kalau apa-apa berlaku pun dia orang cuma ringan-ringan. Bila 20 hingga 25 tahun selalunya dia selalu kena macam flu, macam cold, orang panggil sesama saja. Tapi bila dia dah mula 25 hingga 40, dia dah ada penyakit-penyakit seperti flu yang betul boleh attack, sakit badan sampai 4-5 hari. Namun mereka juga tidak menjadi masalah sampai boleh bawa maut selalunya. Atas daripada 40, bila 40 ke 50 ni dia boleh ada, dan kadang-kadang dia tak ada pun komplikasi yang teruk-teruk. Kalau dia berkomplikasi yang teruk-teruk, namun mereka juga tidak begitu sampai membawa maut. Yang mula menjadi masalah ialah apabila dia ada dengan penyakit lain sekali. Maksudnya dia ada comorbidity. Tahu comorbidity tak? Dia ada penyakit-penyakit seperti orang panggil obesity pun dia ada, diabetes pun dia ada, high blood, dia ada masalah jantung, masalah chronic pulmonary macam problem lah, maksudnya obstruction, paru-paru dia pun dah ada masalah lain, seokok lagi, asthmatic, ataupun umurnya meningkat pada atas pada 50-60 ni, bila datang umur 65 ke atas, selalunya dia berkaitan dengan weak immunity. Immunity-nya lemah.
Daripada umur 40 tadi dah ada dah. Zaman sekarang ni disebabkan oleh gaya hidup, stres, pemakanan dan pandemik lagi setahun dua ni, Masya Allah, ramai orang imunitinya jatuh sebab stres lagi. Dan sebab itulah atas pada 65 mereka pay attention sangat-sangat sampai kan setengah vaksin tu dia bagi khas untuk orang yang atas pada umur 60 pun, betul tak? Jadi sebab mereka tahu atas pada 60-65 ni selalunya mereka paling-paling kurang 1-2 penyakit yang bersaing bersama dengan penyakit yang attack dengan virus ni sekali. Sebab tu mereka selalunya membawa maut kalau tak jaga betul-betul. Saya nak bagi 3 cara terus. Nombor 1, topiknya apa? Yang paling mudah dan paling termurah. Jawapannya ialah matahari. Kalau boleh you teruskan amal. Kalau tak ada matahari, you tunggu dia pukul 9 pagi ke 10 pun bagi kena juga. Pasal apa? 20 minit sehari sahaja. Dah diadakan kajian mereka yang terdedah kepada matahari, terutama sekali di tropika ni, kita dengan humidity yang baik. Dia ada 2 yang bagusnya untuk orang Malaysia ni. Sebab tu orang Malaysia ni seharusnya tak kena. Kalau betul-betul jaga secara, ni tolak yang you dah pakai mask, you dah buat social distancing, you tak keluar rumah, you basuh tangan semua, okey? Yang tu dah settle, okey? Saya cerita ni apa lagi yang you nak buat, supaya you faham. Jangan pula sejak you kena matahari ni you tak pakai mask pula, nanti itu salah lah. Yang kerajaan dah suruh ikut Kementerian Kesihatan semua tu ikut. Tapi saya nak tambah yang tak sempat orang faham sebab dia ambil enteng matahari. Matahari apa yang untungnya? Semua tahu kan? Vitamin D. Kalau ini tak tahu, fail lah exam. Tak payah pergi ambil exam lain lah. Okay? So yang penting ialah matahari ni cahayanya Tuhan bagi, Masya Allah. Nombor 1, atas kebesarannya. Nombor 2, atas dah disebutkan bila kena kulit kita saja dia bertukar. Dan dia bertukar, vitamin D itu memang terkenal bila dia activate betul-betul vitamin D yang aktif. Jadi D3 dan bersama dengan K2 dalam body kita, diharapkan anda dah ada K2. So D3 percuma, please. Jangan, kalau boleh ada peluang orang Malaysia ambil percuma. Dan lebih pada 20 minit pun tak apa. Kena belakang, kena depan. Kalau tak mau kena muka banyak sangat, okey lah. Saya boleh faham lah orang perempuan kan. Tapi bahagian leher badan ni jemur panas. Pergi kat tepi tingkap. Kalau boleh bagi edaran udara tu berlingkar betul. Apa tu dia orang panggil apa? Masuk keluar dalam rumah kita tu, biar angin ataupun udara daripada luar yang daripada outdoor masuk dalam indoor kita. Sambilan tu you ni lah baca sikit ke subhanallah ke apa semua sambil tengok matahari naik, biar dia naik betul-betul bagi kena cahaya tu ke badan you. Sebab dah terkenal orang buat kajian, contohnya di Sweden. Ada orang Somalia yang mungkin atas dasar mungkin dulu dia orang bawa masuk orang Somalia ke bekerja kat sana ke apa, dia ada lebih kurang 1% rakyat mereka tu orang Somalia. Didapati mereka yang badannya tutup semua dan mereka tu memang gelap sikit lah daripada orang, of course lah kan, masalah dengan orang Afrika kan. Didapati mereka kejadian kematian di sana mereka adalah 40% tinggi daripada orang yang tidak berkulit gelap dan tidak berpakaian tebal dan cover semua, dan langsung tak kena panas kadang-kadang, sebab maklum sajalah kan, mengikut budaya ataupun agama masing-masing. Tetapi yang penting, ada satu lagi kajian di Chicago di US, juga sama juga African American di sana, sampai 70% kadar kematiannya disebabkan oleh, lagi sekali, cara pemakaian mereka, warna kulit, dan mereka tak inilah, kalau musim-musim winter lagi senang dia orang kena, kalau musim sama tak pula, sebabkan matahari lagi sekali. So matahari memainkan peranan. Lagi satu, untuk saya pergi jauh, Indonesia dah buat study ni. Saya bukan saja sonok nak cerita kat you sebab you kata doktor ni cerita yang simple-simple boleh ke jadi ni. Orang dah buat kajian pun dengan matahari kat Indonesia macam Malaysia juga kan, banyak matahari kan. Mereka yang cukup matahari, ada lebih kurang 49-50% daripada mereka kat Indonesia tu cukup kena matahari. Maklumlah mereka kan no problem dengan matahari ni semua. Cuma 4% saja kes kematian.
daripada kawasan yang berkenaan tu. Kalau dia buat study cuma 4%, tapi kawasan yang sama ada lebih kurang 27% yang vitamin D dia orang tak cukup, ataupun bukan tak cukup langsung, orang panggil insufficient, kurang cukup. Okey, maksudnya lower vitamin D dalam badan. 88% kes kematian di sana disebabkan orang yang tak cukup vitamin D. Yang lagi 23% ni yang betul-betul tak cukup, very low, umur pun meningkat. You tahu kan, bila kita umur meningkat, vitamin D lagi rendah, dia sampai 99 kes kematian kat sana, asasnya daripada mereka yang langsung tak ada vitamin D ataupun kurang sangat. Jadi tuan-tuan sekalian, vitamin D memainkan peranan ada 3. Nombor 1, dia immune modulator. Maksudnya dia mengkontrolkan. Orang yang meninggal selalunya dalam penyakit-penyakit flu ataupun penyakit-penyakit virus seperti COVID ni, dia disebabkan bila kena attack tu, dia ada satu fenomena yang dinamakan cytokine storm. Satu macam serangan cytokine tu, dia punya inflammation, dia punya allergy reaction, dia punya inilah immune system dia tu nak lawan sangat sampai dia menyala-nyala dalam badan kita. Terlalu tinggi dia punya immune system sehingga kan dia makan balik body kita. Itu yang orang sampai meninggal, faham tak? Dia macam shock dalam badan kita, terlalu tinggi dia punya immune meledak-ledak. Jadi adanya vitamin D ni dia boleh kontrol. So, kena cahaya matahari berapa minit? Saya kata tadi, minimum 20 minit sehari. Nombor 2, dia anti-inflammation. You tahu kan, bila kena, yang you tengok orang meninggal-meninggal ni, bukan setakat dia masalah immunity saja, masalah keradangan. Semua dia dah pergi stage 4, stage 5 tu, dia dah masuk ke organ-organ seperti liver, seperti jantung, dia dah attack paru-paru. Memanglah itu asal usulnya. Lepas tu, tapi dia suka pergi organ lain. They call it multi-organ failure, sama termasuk buah pinggang pun. And that's how people die. Okay. Dan last kali dia blood clot pun pernah dengar kan? Jadi vitamin D memainkan peranan untuk lawan clotting, pembekuan darah. Dia tak payah cuma bergantung, ialah kita bergantung pada pertolongan doktor dan sebagainya, tapi sebelum teruk, sebelum serius, kita nak kena lawan semua tu. Nombor 1, siap. Okay. So free kan? Bersyukurlah, sebab ni bukan saya punya kajian, ni orang dah buat kajian, betul tak? Jadi of course kalau you nak ambil suplemen di selalu saya kata di 3K2 tu, yang tu boleh, no problem. Kalau you rasa you kurang tengok matahari atau kena matahari, you pergi kerja dan sebagainya. Baik, nombor 2, free. Yang ni free juga dengan cara bernafas. Matahari free. Nombor 2, cahaya matahari sampai pukul 12 boleh lagi, no problem. Okey, sampai lepas sampai waktu duha lah. Selagi duha you boleh, no problem. Okey. Kita sambung cerita tadi tentang pernafasan. Okey. Kalau kita ni tak payahlah nak buat yoga ke nak buat tu semua, tapi ada kaitan dengan konsep tai chi, pernafasan yang tak payah you belajar jauh-jauh lah, tinggi-tinggi. Sebab apa, kita bukan nak jadi ahli pakar apa-apa, kita nak menyelamatkan diri dulu, betul tak? Okey. Jawapannya ialah cara you bernafas. Okey, kita nak bagi teknik-teknik yang simple malam ni. Ada 2 cara. Satu dipanggil nasal breathing, pernafasan melalui hidung. Nombor 2 ialah, nanti saya bagi tahu dulu, tapi saya nak kenalkan pada you satu molekul yang bila saya suruh buat malam ni, yang nombor 2 ni, teknik nombor 2 ni, yang free ni, ialah dinamakan nitric oxide. Ni bukan satu molekul yang main-main punya. Orang dah dapat Nobel Prize pun dalam kajian nitric oxide ni. Maksudnya dia punya kebijaksanaan tu, sebenarnya nitric oxide ni bukan beratus tahun punya cerita lama. Dia baru orang dapat tahu benda ni, sehingga kan dulu orang anggapkan dia lebih kepada untuk masalah jantung, masalah pembuluh darah, nak buka tutup kan. Itu perlukan nitric oxide, sebab di dalam lining pembuluh darah kita, di dalam dia punya lapisan tu ada nitric oxide. Kalau rosak atau tak cukup nitric oxide ni, dia jadi daripada badan kita, betul. Tapi kita perlukan sesuatu, dia punya supply, dia perlukan pernafasan untuk dia membuka lebih, ataupun supply nitric oxide ni lebih sempurna.
banyaklah tujuan lain dan manfaat lain, tetapi orang dapati lately atau kebelakangan ini dia juga adalah satu pemangkin immunity yang dahsyat. Orang tak tahu. Kita duk ingat nak jaga jantung, nak jaga kembang tutup pembuluh darah aja, nak jaga high blood pressure semua tu, betul lah tu. Nak jaga erectile dysfunction pun, nak jaga adik you pun kena nitric oxide kan, dia nak mengembang semua tu. Tetapi malam ni kita fokus kepada nak lawan ni virus semua ni. Dia ada impact yang kajian dah berpuluh-puluh kajian, you boleh refer. Dia ada dua cara. Satu dipanggil nasal breathing. Rupa-rupanya nitric oxide ni source dia, dia punya sumbernya ialah apabila you bernafas secara yang betul daripada sinus kita ni, daripada hidung belakangnya tu ada sinus kan. You pernah, saya mengajar dulu, ada sinus belakang kening ni, dalam ni ada rongga-rongga kan. Bila orang kena resedung tu kan, kawasan-kawasan ni yang sakit-sakit, bengkak-bengkak kan. Rupanya dalam tu kalau you jaga elok dan you bernafas. Okey, sekarang saya bagi dia punya teknik dia. Ready? Ikut saya. Nombor satu ialah pernafasan melalui hidung. That means you bernafas dengan mulutnya tutup. Saya tunjuk dulu 3 kali. Okey, tengok ya, saya buat dulu. Okey, semuanya melalui hidung, betul tak? Boleh? Sekali lagi. Semuanya melalui hidung. Okey, satu. Nombor 2, hidung, lepas tu mulut. Tengok ya, saya buat sekali dulu, sekali je, satu round je. Okey, you belajar dua ni je, dua teknik dulu. Satu, hidung masuk dan hidung juga keluar, dia punya nafas tu melalui hidung, melalui itu. Nombor 2, hidung, lepas tu apa saya panggil? Mulut. You cuma ingat sikit je, you cuma ingat 7. Kalau tak boleh 7 saat, buat 5 saat. Tak boleh 5 saat, buat 3 saat dulu. Kita main yang senang dulu. Ready? Ikut 3 saat melalui hidung sama hidung, lepas tu hidung sama mulut. Satu round je. Ready? Okey, tu 3. Tapi takkan you nak buat 3 saat kan? Ni nak lawan virus-virus yang nakal-nakal ni, you kena kuat lagi lah, betul tak? So, saya kata apa? Buat 5. Boleh? 5 masuk, 5 lepas. Hidung saja dulu. Ready? Macam nak keluar ke mulut, tapi kita tutup mulut tu, dia akan keluar balik ke hidung juga. Sekarang teknik yang sama ni melalui pernafasan dulu adalah nombor 2. Saya masuk ke melalui hidung, lepas melalui mulut. Senang je. 5. Ready, go. Lima saat. Boleh? Boleh ya. Lebih kurang macam tu. Okay. Asalkan bernafas, deep breathing melalui hidung lawan hidung, lepas tu hidung lawan mulut. Okay. 1. Siap. Nombor 2 ialah you tutup sebelah, you bernafas sebelah aja. Okey? Tengok ya. Boleh? Sampai bengkok hidung. Okey. Lepas tu belah sana pula. Boleh? Okey. Berarti satu first half you lepas hidung you, second half you buka. Second half you tutup sebelah-sebelah. Boleh tu? Adalah detailnya, nanti you confuse, I pun confuse pula. Okay. Yang penting ialah you pergi duduk tepi tingkap sambil tengok matahari tu, you combine sekali. Kan cantik, dalam 20 minit tu you boleh buat berapa cycle ni kan, tahu tak? Minimum you kena buat 10 cycle pagi, 10 round petang. Cycle tu macam tadilah, 5 tarik, 5 lepas, 1 cycle. Buat lagi 10 kali. Nanti tengah hari you buat sekali, petang you buat sekali lagi. Boleh tak? Itu saja, you betul-betul buat.
Jangan anggap ni saya cerita walaupun laju, tapi you kena bersemangat lah. Kalau nak buat lebih daripada 10 boleh tak? Mestilah boleh. Saya kata tadi yang minimum orang Islam dah tahulah, mesti bismillah dulu, mesti nak doa dulu, istighfar dulu, minta pada Allah semua tu, no problem. Okay? Yang tu saya percaya you dah buat. Bahkan sampai ketika sekejap lagi saya kata baca Quran is wajib untuk kita nak dapat dia punya impact ni. Apa maksud saya? Nombor 2 punya konsep ni, teknik juga ada kaitan dengan humming. 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 Mesti humming. Humming. Humming ni, kalau dari sudut baca Quran tadi, kan saya kata baca Quran tu kenapa wajib ataupun bagi kita yang nak kuatkan imuniti tu harus dibuatkan sebagai satu amalan yang istiqomah. Humming maksudnya dengung. Dengung macam humming, macam bunyi macam you setengah orang nak nyanyi tapi dia tak pandai nyanyi, tak ada lirik semua kan, tu macam tu lah, tu humming, faham tak? Humming ni kalau you buat betul-betul dengan cara yang tenang dan relax, dia lebih kurang macam gunnah, tak gunakan an, okey. So gunnah, jadi bila dalam tajwid tu kenapa bila kita ada alif lam min kan dia punya tu min tu yang sebenarnya the magic of gelombang Quran yang ada. Yang lain pun ada, tajwid lain lagi dahsyatnya, mat lazim semua tu. Tapi kita nak ajar you sekarang humming yang orang sains buat kajian. Bila you gelombang yang betul, tak kuat sangat, tak rendah sangat, dan dia bergelombang 128 Hz. Saya ulang lagi sekali, orang-orang sains ni nak tulis 128 boleh, 130 Hz pun boleh. Lembut dan kuat atau rendahnya tu dia macam chord. Kalau you main gitar ataupun main piano, C chord, C. Alah, saya ni macam tahu sangat, tapi sebenarnya bukan saya pandai main. Cuma kita pernah dengar lah orang belajar main C. Kita pun basic kalau nak main gitar, C kena tahu lah kan, berapa jari tu. Dia punya bunyi tu, kalau dari segi ni lah, string dan sebagainya. Tapi kalau you ambil tuning fork, tahu tuning fork? Kan yang teng bunyi tu, you pergi cari yang 120 atau paling tinggi 130. Yang cantik 128. Memang dia ada jual 128 punya tuning fork. Okey, tapi kita tak payah pakai tuning fork sebab malam ni janji nak free. Baik. Cara kita main humming pula, ready? Sama tadi, boleh? Siapa yang belajar nafas tadi, satu buka hidung, satu tutup hidung. Okey, dan sebelah-sebelah. Okey, jangan tutup dua-dua belah. Sekarang you tambah dengan tadi dah buat tanpa humming. So, sekarang sambil tengok matahari, you dah buat tanpa humming. Sekarang you buat dengan dengung pula. Ready? Okey, saya ajar dulu sekali. You dengar dulu, lepas tu you ikut. Satu round dulu, okey? Tengok saya buat dengan hidung terbuka, tanpa tutup. Ready? Tarik nafas dulu. You boleh buat selama yang you boleh buat. Dia bukan 6 harakat ke 4 ke 2 ke, tak. Yang ni konsepnya lagi lama you boleh dengung, berarti lagi lama paru-paru you boleh bertahan, lagi bagus. Tapi permulaan kalau tak boleh, tak apa, saya faham. Saya pun perlu dulu ambil masa juga bila belajar benda ni. Tapi bukan soal lama atau pendek, itu bergantung kepada bila you start. So 1 to 8 itu lebih kurang bunyi macam 1 to 8, 130 punya hertz. Okay, tak payah you nak pergi ukur pula dah. Lebih kurang you rasa tak penat, tak letih, itu bagus. Kalau dah penat letih, you rehat dulu. Yang penting ialah you boleh tukar-tukar dia punya rentak ikut suka hati you, asalkan you happy. Jangan buat macam ni, tengok salah. Berarti you tengah tekan, you tengah stres. Tujuan resminya ialah meningkatkan imuniti. Cara nak meningkatkan imuniti ialah merendahkan kortisol, merendahkan stres.
dia panggil parasympathetic nerve. Parasympathetic nerve ni adalah nerve yang menjaga waktu you tengah rehat, tengah you waktu makan, tengah you waktu bernafas, tengah tengok matahari, tengah main kucing, tengah melukis. Tu dalam keadaan you parasympathetic. Kalau simpatetik macam you tekan tadi itulah, kena kejar dia anjing, kena kejar dengan ular ke, tu masa tu you simpatetik. Kita nak apa? Parasympathetic. So itu cara buka hidung. Maksudnya hidung tak tertutup. Tapi kalau saya tutup tadi, ingat tak? Sama je. Cuma sekarang you kombinasi dengan humming. H-U-M. Bukan tadi siapa tulis H-A-M. Betul. H-U-M-M-I-G. Go. Tengok tutup ni. Relax. Jangan tekan kuat sangat. Just tutup biasa je. Ready? Tarik nafas. Contoh. Lepas tu you tutup sini, you buat lebih kurang dengar sendiri saja, tak payah nak bagi dengar satu kampung. Okay, relax. Okay, so kalau you boleh buat dua ni, apa kajian sains, ni bukan cerita nak bagi you seronok-seronok ketawa gelak. Boleh kita gelak ketawa seronok main-main, tapi takkanlah sebagian besar anda nak ikut je, mesti you nak tahu dia punya sains. Ada lebih kurang 30 lebih artikel yang dah dikeluarkan khas untuk humming ni saja. Dan orang dapati bila you hum ni, tadi bernafas pun, bila dia main dengan getaran, you tak sedar. Bila getaran ni, kalau you betul-betul you nak tahu dia getar tak berdengung atau tidak, you tutup mata macam ni. Tutup macam ni. Lepas tu you tutup sikit bahagian telinga tu, you buat you akan dengar satu kepala ni dia berdengung sampai ke dada. Kadang-kadang kalau you dalam keadaan tenang, dia boleh sampai ke pinggul. Dia punya rasa, dia punya getaran tu. Getaran inilah yang mengeluarkan ataupun memberi rangsangan, memacukan apa dipanggil keluaran nitric oxide tadi. Jadi bila nitric oxide ni keluar, kan saya kata tadi, nitric oxide tu memainkan peranan untuk immunity juga. Selain daripada yang dikenal dulu masa dapat Nobel Prize, dia lebih kepada membuka pembuluh darah saja, buka tutup, bagi kembang, bagi perjalanan darah cantik, memang sihatlah badan. Jadi nitric oxide ni memang paling mustahak. Kalau tak ada nitric oxide, very dangerous. Okay, sebab tu bila kita berumur, dah didapati dalam kajian, bila atas pada, sebab tu orang atas pada umur 50 bahaya. Sebab apa? Nitric oxide dia pun dah tak cukup. Okay, salah satu caranya ialah, saya kata tadi, ialah dengan pernafasan, buka ataupun tutup sebelah hidung. Nombor 2 dengan humming. Okay, apa bezanya dengan humming dengan tak humming? Dia antara 10 hingga 15 kali ganda nitric oxide-nya keluar dengan humming, dengan berbandingkan dengan pernafasan biasa. Dahsyat tak? Maksudnya kalau saya buat kan tadi kan jenuh juga kan, nak tahan sampai merah-merah muka tu, dapat juga kesan-kesan kebaikan, tetapi dia cuma sekali 2 kali ganda je nitric oxide tu. Tapi kalau you nak tu nitric oxide tu keluar sampai 10-15 kali ganda, you tambah dengan humming. Buat berapa kali juga? 10 kali, minimum 2 kali sehari. Kalau rajin 3 kali sehari. Kalau you betul-betul kena COVID, you buat setiap 4 jam, you buat setiap jam pun you buat, tak apa. Dan sebab tu dia orang suruh meniarap kalau dah kena COVID semua tu. Sebab apa? Dia semua nak buka apa tu papan dada kita ni, intercostal muscle kita ni, supaya kembang paru-paru kita. Sekali lagi, matahari tahu kan macam mana nak jemur, macam mana nak menikmati dengan apa kicauan burung. Matahari bertentangan dengan mata you sendiri semua, tengok elok-elok. Lepas tu kena tunggu sikit sampai matahari naik supaya kena cahayanya. Kalau ikut sun gazing, kadang-kadang matahari masih lembut, kita nak matahari tu agak panas sikit. Okey, baik, habis. Saya dah cerita tentang apa? Teknik kedua. You dah dengar tentang pernafasan tanpa humming, satu lagi dengan humming. Baik, kita tutup cerita pada malam ini dengan teknik ketiga, iaitulah yang ni bergantung nak pakai duit ke tak pakai duit, tetapi sebab apa? Saya nak cerita tentang diet. Tengok, pimai mesti diet juga. Sebab tak mungkinlah body kita, kan saya selalu kata,
Bila Rasulullah SAW tu dia bersabda setiap penyakit tu bermula daripada mana? Daripada perut. Termasuklah nak jaga imuniti ni. Baik. So mana nak dapat apa tu makanan yang harusnya tinggi? Kalau nak kuat dengan nitric oxide pun tadi dia kena ada yang bernitrate. Maksudnya makanan yang ada nitrate. Nitrate ni saya nak bagi tahu kat you list dia. Sekarang kalau you boleh copy, setiap kali you dalam keadaan pandemik ni, dalam keadaan kita nak jaga immunity kita, tolong ambil list makanan yang kalau you dibenarkan ke pasar, beli ataupun tanam sendiri. Nombor satu ialah nama beetroot, buah merah tu yang dengan dia punya daun sekali, very good. This one memang terkenal dengan banyaknya apa tu bahan-bahan yang nitrate. Nombor dua ialah dark chocolate. Ni bukan coklat biasa, dark, betul-betul dark, kakao tu, koko betul, yang kalau you sendiri pepak dia memang pahit juga. So mungkin you kena campur dengan nak buat macam hot chocolate tu, campur dengan santan, ataupun masuk honey sikit boleh. Tapi siapa yang boleh makan dark chocolate, very good. Seterusnya citrus. Apa saja yang citrus? Citrus ni yang berlimau lah, yang berorange, limau, apa lagi, tak kira jenis-jenis limau besar ke limau kecil ke, asalkan bercitrus. Lepas tu pomegranate, buah delima. Cepat, satu lagi walnut, yang design dia macam otak kita tu, kacang walnut tu kan, very good. Arugula ni kita kat Malaysia janganlah, kat supermarket ada jual arugula, very good actually. Tapi kita banyak spinach ataupun bayam. So bayam number one. Watermelon, watermelon very good. Kalau you ada daun pudina, boleh nak buat jus ke, nak buat apa tu minuman-minuman, you boleh infuse. Infuse ni berarti tak payah gula apa, you tabur je dalam air kosong tu, no problem. Okay. Lepas tu nuts and seeds yang lain pun boleh, ke kacang lain kecuali kacang tanah lain boleh. Pistachio ke, Brazil nut ke, you nak pumpkin seed nuts ke, no problem. Okay. Garlic very good. Apa dia? Halia. All dark green leafy vegetable. Seperti biasa you pernah dengar apa tu, bok choy kan, cabbage, apa tu, gobis, terung, celery, semua jenis-jenis makanan yang untuk orang kanser selalu saya ceritakan, yang macam apa tu, kale, benda-benda yang cauliflower. Last kali ialah tak lupa saya ingatkan, apa saya cerita malam ni pun, kalau you dalam keadaan stres, dia kurang abdal. So saya selalu tekankan supaya you tolong berhati-hati dengan kesabaran you dalam keadaan you takut ni. Jangan sampai you panik secara yang bukan-bukan lah. Sepatut-patut cukup lah. Okay? Sebab kalau you panik pun keadaan tak banyak bertukar sekarang. You kena jaga diri saja. Make sure kalau tak perlu keluar, jangan keluar. Yang tu yang paling abdal, paling terbaik, dan tak terekspos dedah kepada sesiapa, yang tu lagi bagus. Cuma bagi mereka yang saya nasihat ni, yang rajin ataupun terpaksa kena pergi kerja tu, hati-hati. Okay? Mau ringga semua tu boleh, bagus. Yang penting 3 aktiviti pada malam ni tu, kalau you boleh ingat, you tolong bagi tahu kawan semua, boleh tak? Semua senang je. Matahari, pernafasan, tutup dengan buka hidung, satu dengan mulut tutup, satu mulut buka, dan humming. Humming pun sama ikut. Okay, cuma tambah dengan humming selama mungkin. Dan last kali, makanan list yang saya bagi tadi tu, itu menjadi makanan you harian sekarang. Sekurang-kurangnya seminggu 2-3 kali tu kenalah bahan-bahan yang saya cerita ni. Sebab tu saya kata dia termurah, sebab bergantung. Kalau you nak ambil pistachio tu mahal, you beli kacang yang murah sikit. Kalau you nak beli sayur yang cauliflower tu mahal, you beli bayam je. Okay? Tak ada masalah bagi I. Okay? Dah habis pada malam ni. InsyaAllah kita cukup dulu. Saya selalu terlajak waktu ni, takut nanti terlama sangat. Okay? Yang penting ialah niat saya supaya you kuatkan semangat, lawan betul-betul dengan penuh bersemangat, dan kalau nak keluar, berhati-hati. Itu saja. Okay? Kita jumpa lagi pada topik yang seterusnya. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pada semua satu family. Saya doakan anda semua sehat walafiat.
Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey.